Assalamualaikum, bertemu kita kembali. Okey, kalau ingat pada minggu lepas saya ada menerangkan topik-topik yang akan dipelajari pada tahun ini. Okey, unit 1 adalah kemahiran proses sains, betul? Okey, jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang kemahiran proses sains. Kalau ingat, kemahiran proses sains di tahun lepas kamu ada belajar apa? 6. Betul? Tahun ini kamu akan belajar lagi 6. Okey, apa dia yang 6 yang pertama? Okey, ingat tak? Mula-mula kamu buat pemerhatian, kemudian kamu buat pengelasan, okey? Kemudian kamu mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, mentafsir data. Ini dah untuk tahun ini. Okey, tahun ini bermula dengan nama mentafsir data. Okey, kemudian kamu akan membuat hipotesis dan kemudian kamu akan menggunakan perhubungan ruang dan masa dan mendefinisi secara operasi, mengawal pemberi ubah dan mengeksperimen. Okey, ni saya akan terangkan satu persatu. Okey? Kita pergi kepada yang pertama. Okey, yang pertama kita pergi kepada yang pertama. Okey, sekejap Yang pertama adalah memerhati. Okey, apa dia memerhati? Okey, memerhati apabila kamu menggunakan kelima-lima organ deria. Pada waktu itu, kelima-lima organ deria kamu gunakan. Contohnya mata. Mata kamu. Kamu guna untuk melihat. Okey, kemudian hidung kamu untuk menghidu. Okey, kemudian kamu menggunakan apa dia? Telinga untuk mendengar. Okey. Lidah untuk merasa dan kulit untuk menyentuh. Okey, boleh Okey. Itu adalah pemerhatian. Pemerhatian menggunakan organ deria kamu untuk melihat apa yang berada di depan mata, apa yang kamu nampak, apa yang kamu dapat pegang, apa yang kamu dapat hidu, apa yang kamu dapat lihat, apa yang kamu dapat sentuh. Okey, boleh Itu adalah kemahiran proses sains yang pertama. Okey, pergi kemahiran proses sains yang kedua. Ini kamu belajar masa tahun 3 Pergi ke kemahiran proses sains yang kedua, mengelas. Contohnya, kamu ada banyak buku, sepah-sepah buku. Ada buku BI, buku sains, ada buku bahasa Inggeris, BI tadilah. Kemudian ada buku BM, dan kemudian ada buku matematik. Kamu rasa, mungkin saya ni nak susun nak ikut sains, BM, BI. Dari situ kamu menggunakan kemahiran proses sains mengelas. Kamu samakan sesuatu objek atau perkara dengan ciri-ciri yang terdapat padanya. Okey, boleh? Okey, kemudian mengukur menggunakan nombor. Contohnya kamu nampak meja itu. Kamu cadang nak beli meja yang baru, tapi kamu tak tahu ukuran meja itu. Jadi kamu nak beli meja yang sama besar dengan meja kamu yang lama. Jadi apa yang kamu buat? Kamu kena ukur. Bila kamu ukur guna pembaris atau pita pengukur atau apa saja yang boleh digunakan untuk mengukur, kamu akan dapat nombor. Nombor itu adalah yang kamu gunakan untuk membuat pengiraan luas dan sebagainya. Dekat situlah kamu akan cakap sebagai kemahiran proses sains, mengukur dan menggunakan nombor. Boleh Okey, kemudian membuat inference. Membuat inference biasanya kamu dah nampak pemerhatian, dah nampak di depan mata. Okey, contohnya kucing itu, yang kucing A dan kucing B. Ada 2 ekor kucing. Kucing A dan kucing B. Kucing A tu nampak berisi, gemuk je. Kucing B tu, alah kurusnya. Dan dari situ kan kamu cakap, kucing A lebih gemuk daripada kucing B. Inference-nya kenapa jadi macam tu? Kenapa? Mengapa? Sebab apa? Okey, itulah inference. Okey? Inference. Membuat kesimpulan awal. Okey? Membuat kesimpulan awal. Kenapa jadi macam tu? Jadi, kamu kata bahawa kucing A mungkin banyak makan berbanding kucing B. Mendapat lebih banyak friskies, lebih banyak whiskers daripada kucing B. Okey? Boleh? Okey, itu membuat inference. Meramal pula. Ni contoh meramal. Meramal ni orang kata digunakan untuk sesuatu yang dijangka awal eksperimen. Contohnya macam kamu nampak, kamu rasa macam okey. Contoh kawan kamu tak datang sekolah.
Contoh kawan kamu tak datang sekolah, kawan kamu yang seorang ni kata, oh cikgu, mungkin dia sakit perut. Seorang lagi cakap, taklah, dia balik kampung. Itu ramalan. Bukan benda yang berlaku. Yang seorang lagi kata, cikgu, saya rasa dia lawat nenek dia. Okey. Banyak-banyak. Itu ramalan. Apa yang pada peringkat awal yang apa orang kata, jangkaan awal. Yang sebenarnya benda itu kemungkinan benda yang sama berlaku ataupun sebaliknya. Okey, itu meramal. Kemudian berkomunikasi. Seperti yang saya lakukan sekarang adalah berkomunikasi. Menggunakan saya punya suara. Berkomunikasi, dia ada dua. Satu lisan dan satu bukan lisan. Macam saya cakap sekarang ni, yang apa yang saya lakukan sekarang ni adalah secara lisan. Okey, boleh? Manakala bukan lisan yang seperti bentuk ini. Okey, gambar gajah. Okey, tulisan-tulisan. Itu berbentuk bukan lisan. Okey, kemudian tahun ini, tahun 4, kamu akan mula belajar berkaitan dengan mentafsir data. Apa itu mentafsir data? Okey, mentafsir data apabila kamu memberikan keterangan apa kata kamu dapat sesuatu maklumat. Okey, yang betul. Kemudian kamu berikan keterangan berkaitan maklumat yang kamu dapat tu. Okey, boleh? Tak kisah, bukan sekadar nombor saja. Mungkin maklumat-maklumat lain. Berdasarkan fakta-fakta sains yang diperolehi. Okey, boleh? Okey, kemudian membuat hipotesis. Membuat hipotesis ini penyataan awal tentang pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Yang ini pemboleh ubah saya akan terangkan kemudian. Pemboleh ubah yang orang kata boleh dimanipulasikan, bagaimana nak menghubungkan di antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Yang ini saya akan terangkan kepada sekejap lagi video seterusnya. Okey? Okey, itu mendefinisi membuat hipotesis. Dia nak menghubungkan dua pemboleh ubah. Okey, boleh? Menggunakan perubahan ruang dan masa. Okey, untuk yang ini digunakan untuk memperihalkan perubahan parameter. Okey, perubahan parameter dengan masa seperti lokasi, arah, kemudian bentuk, saiz. Itu menggunakan perubahan ruang dan masa. Boleh? Okey, kemudian mendefinisi secara operasi. Okey, mendefinisi secara operasi, dia menyatakan perkara yang diperhatikan. Okey, menyatakan perkara yang diperhatikan dan dilakukan sewaktu menjalankan penyiasatan. Okey, boleh? Okey, kemudian mengeksperimen. Okey, mengeksperimen ni dia kemahiran proses sains yang bertujuan untuk menguji sesuatu. Okey, menguji sesuatu pemboleh ubah. Yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah dimalahkan. Apa itu pemboleh ubah? Dia ada 3 jenis pemboleh ubah. Okey, ada 3 jenis pemboleh ubah. Sebab itu dekat sini kata mengawal pemboleh ubah. Ada 3 jenis pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah tersebut? Sekejap lagi saya ajar. Saya akan terangkan satu persatu sampai semua faham. Okey, boleh? Okey, kita pergi terus kepada belajar kepada pemboleh ubah. Yang ini kita boleh baca sekali go to saja. Yang penting pemboleh ubah tu, sebab pemboleh ubah itu kamu kena tahu sebab senang untuk kamu untuk menjawab soalan bila ditanya nanti. Okay, lagi-lagi soalan kuis, soalan latihan, soalan kerja rumah, soalan peksa, ujian. Okey, saya akan ajar. Kena faham betul-betul tahu. Kita mulakan dengan cara nak mencari pemboleh ubah. Boleh? Okey. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, ada 3 pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, apa sahaja yang berubah, perkara yang diubah di awal sesuatu eksperimen, di awal sesuatu kajian, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Kena ingat pemboleh ubah dimanipulasikan adalah perkara yang diubah dari awal eksperimen. Okey, kemudian pemboleh ubah bergerak balas, PB, yang juga dikenali sebagai PB. Ni short form, singkat supaya kamu senang bila nak jawab peksa nanti. Ujian atau apa saja yang soalan. Okey, apa dia PB? PB benda yang diukur, benda yang diperhatikan. Di akhir nanti, hasil eksperimen itu adalah PB.
Keputusan eksperimen itu adalah PB. Benda yang dicatatkan. Okey? Boleh? Okey, dan yang terakhir adalah pemboleh ubah dimalakan. Apa dia pemboleh ubah dimalakan? Pemboleh ubah yang ditetapkan. Yang sama. Yang daripada awal dan akhir sama. Yang tidak mempengaruhi pun kepada keputusan eksperimen. Okey? Boleh? Okey, kita nak kenal cara-cara mengenal pasti pemboleh ubah. Dia ada 4 keadaan. Okey, yang pertama melalui graf, yang kedua melalui jadual, yang ketiga melalui ayat dan yang keempat melalui gambar. Macam mana tu? Okey, mari kita lihat. Okey. Ini adalah graf. Okey, ini adalah graf. Okey, ini semua adalah graf. Macam mana nak kenal? Okey, kalau kamu lihat, kalau kamu nampak dekat sini, anak panah ke atas. Naik atas pula kan, yang ngala ke atas tu, itu automatik. Kamu ingat lepas ni kalau ada soalan berbentuk graf macam ni, kalau anak panah ngala atas tu automatik adalah PB. Okey, boleh? Manakala anak panah, kalau kamu ada tangan kanan sekarang ni, kamu ngala ke sana, ikut gambar yang kamu dapat, itu gambar graf yang kamu dapat, ngala ke sana, automatik itu adalah PM. Ingat itu adalah PB, ini adalah PM. Okey, bila berbentuk graf. Boleh? Okey. Contoh. Okey, kita lihat sini. Mana satu PB, mana satu PM? Saya dah kata. Atas PB, ke kanan PM. Boleh? Okey, contoh gambar. Saiz fasa bulan, kita ada hari dan saiz fasa bulan. Mana PM? Mana PB? Ingat petua yang saya cakap? Naik atas PB. Jadi automatik saiz fasa bulan adalah PB. Okey. So saya boleh tanya saiz fasa bulan adalah PB. Apa pula PM? PM adalah apa dia? Bilangan hari. Okey. Boleh ataupun nak letak hari pun boleh. Okey, boleh nampak nampak Okey, itu bila berbentuk graf. Okey, contoh dua. Ni contoh dua. Ini mana PB, mana PM? Okey. Kita dah tahu tadi kan, PM yang ini. Jadi apa kita buat? Kita salin balik tahun, betul tak? PM kat sini tahun. Okey, yang ni pula dia kata PB dia bilangan spesies haiwan yang pupus. So, tulis balik bilangan spesies haiwan yang pupus. Okey, boleh? Boleh? Okey, contoh 3. Ni. Apa dia? Daripada graf ni, apa dia? Sama, tidak ada perbezaan. PM dia adalah gisim baja. Dan PB dia adalah bilangan buah yang dihasilkan. Apa dia? Salin balik sahaja. Okey? Dan buah yang dihasilkan. Okey, nampak? Okey, boleh? Okey. Yang kedua. Tadi graf, sekarang yang kedua melalui jadual. Okey, kita tengok betul-betul kita tengok. Kalau jadual yang bentuk menegak, macam ni. Kalau kamu perasan nanti kamu jumpa soalan ataupun dalam buku atau apa saja, kamu perasan kalau jadual bentuk menegak, dia ada petua nak hafal. Okey, kalau kamu lihat jadual tersebut, mana satu kanan, mana satu kiri. Okey, ini kita sebelah kiri, betul? Ini kita sebelah kanan. Jadi, macam mana nak tahu? Ikut petua saya. Jika sebelah kanan, automatik dia adalah PB. Okey, boleh? Jika sebelah kiri, automatik dia adalah PM ataupun PDM. Tapi ingat, PDM adalah benda yang sama. Kalau ditulis 55555, sama ke tak sama? Sama kan? Jadi automatik dia bukan adalah
PM. Bukan pemboleh ubah dimanipulasikan. Sebab pemboleh ubah dimanipulasikan adalah benda yang tidak sama. Boleh? Okey. Sama juga jika ada jadual berbentuk begini. Ini 2. Tapi kalau 3. Kalau 3 sama juga. Tengok kalau nombor yang sama 5, 5, 5, 5. Bermaksud itu adalah PDM. Kalau yang tidak sama itu adalah PM. Okey. Jadual melintang. Jadual begini pula. Okey, tengok jadual begini pula. Tak jauh beza. Di atas mestilah PM ataupun PDM. Tetap juga tengok jumlah kat sini. Kalau sama, itu adalah PDM. Pemboleh ubah dimalahkan. Kalau tidak sama, pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala bawah itu paling bawah sekali adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tolong ingat, boleh? Ingat. Sama juga tak jauh beza dengan jadual baris macam ni. Okey, boleh? Boleh? Okey. Biasanya dalam jadual menegak, apa yang diukur adalah pada kolom yang akhir. Yang macam saya cakap tadi lah. Bagi jadual berbentuk menegak, untuk menentukan sama ada kolom 1 atau 2, apa yang diubah atau apa yang ditetapkan, pemboleh ubah dimalahkan, PDM, kita perlu melihat data yang diberikan. Jika datanya tidak sama, maka ia adalah PM. Macam saya cakap tadi. Jika data yang sama, maka ia adalah PDM. Begitu jugalah jadual berbentuk melintang yang ni. Boleh? Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh. Ni dia. Okey, dia kata sekumpulan murid menggunakan objek yang berbeza untuk mengukur panjang sebuah meja. Okey, jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan ini. Apakah yang diubah? Apakah yang diukur? Kita tahu. Okey, kita tengok jadual. Okey, dekat sini. Objek ni macam tak sama lah. Apa yang tak sama tadi kita bagi sebagai apa? PM. Kalau tak sama, automatik sebagai PM. Kemudian, penghujung jadual ini cikgu dah ajar adalah apa? PB. Jadi, automatik ini adalah PM dan ini adalah PB. Tetapi kena ingat, untuk jawab soalan macam ini, kena ada parameter dia. Okey, boleh sebab dia adalah berjenis. Jadi, untuk jawab ini, PM dia adalah jenis objek. Boleh? Manakala PB dia adalah bilangan ukuran yang diambil. Boleh? Bilangan ukuran yang diambil. Okey, saya type sini. Contoh. Sini adalah jenis objek. Manakala PP dia pula adalah bilangan ukuran yang diambil. Okey? Boleh? Boleh? Okey, itu contoh 1. Contoh 2 pula. Berbentuk macam ni pula. Ada 3 ni. Macam saya cakap tadi, ada 3. Tengok cik. Macam mana ni? Sapu tangan dia tak cakap. Ada QRST. Macam beza. Okey, tak apa. Kita hold dulu. Tengok yang ni. Kelajuan kipas. Dia ada 1, 2, 3. Oh, ni berbeza lah. Berbeza apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasikan. So, jadi PM. Yang ujung ni kita dah tahu bahawa dia adalah PB. Jadi, ini automatik adalah PDM. Benda yang sama. Boleh? Boleh? Jadi, dekat sini kita kata bahawa pemboleh ubah dimalahkan adalah jenis sapu tangan. Betul tak? Yang ni. Ni sama. Jenis sapu tangan. Mungkin jenis sama tapi dia punya saiz berbeza. Betul? Okey. Kemudian pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi kita dapat apa? Kelajuan kipas. Dan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kita letak dia di sim
Selepas, tolong salin balik je. Selepas 1 jam per gram. Boleh? Okey, faham setakat ni? Okey, kalau tak faham, boleh tanya. Okey? Okey, kemudian contoh 3. Tadi graf menegak, sekarang graf melintang pula. Okey, tengok contoh 3. Jadual di bawah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan tentang penunjukan 500 ml air. Dia dah bagi sini masa, suhu. Jadi, kalau dah dua macam ni, kita tengok jumlah ni tak sama, bermaksud ini adalah PM. Dan ini adalah PB. Jadi tulislah masa, kemudian minit sebagai PM dan PB dia adalah suhu air. Okey, boleh? Ajar Celsius. Okey, boleh? Okey, pemboleh ubah dimalahkan dekat sini apa? Pemboleh ubah dimalahkan jumlah air yang asal. Boleh? Sebab dia dah cakap dah penunjukan 500 ml air. Yang beza adalah masa, suhu air. Disejukkan air yang tu juga. Jadi, dia punya PDM dia adalah 500 ml air. Iaitu isi padu air asal. Boleh? Okey, contoh 4. Ni contoh 4. Dia ada 3 kolom. Daripada waktu, panjang bayang-bayang, arah bayang-bayang. Mana satu kita nak tengok ni? Yang mana satu PM? Yang mana satu PB? Yang mana satu PDM? So, jadi kita tengok. Waktu tak sama, panjang bayang-bayang pun tak sama. Arah bayang-bayang pun tak sama. Kena ingat. Jika keadaan macam ini, keputusan untuk PB juga boleh jadi 2. Mungkin dia nak membezakan. Yang pertama panjang bayang-bayang, yang kedua dia nak lihat arah bayang-bayang. 2 situasi, 2 keputusan, 2 hasil. Faham? Satu, dia nak tengok panjang bayang-bayang, dia nak nampak panjang bayang-bayang berdasarkan panjang bayang-bayang. Satu lagi arah bayang-bayang. Boleh? Boleh tak? Okey. Jadi automatik waktu tu dah adalah PM. PB pula kamu salin baliklah. Ni. Yang pertama, PB yang pertama, panjang bayang-bayang. Yang kedua, PB yang kedua, arah bayang-bayang. PDM dia apa? Pemboleh ubah dimanipulasikan apa? Apa dia? Tinggi tiang. Nampak tak? Nampak tak? Tinggi tiang. Nampak? Dia cakap tinggi tiang. Tiang yang tingginya 100 cm. Bermaksud tiang tu sama tinggi. Jadi, pemboleh ubah dimalahkan dekat sini adalah ketinggian tiang. Okey, boleh? Okey. Okey, seterusnya contoh 5. Kalau lihat dekat sini, bagaimana pula bentuk jadual macam ni? Okey, kalau kamu nampak di sini, tahun penyiasatan dijalankan pada 1990 dan 1995. Sini purata berikan, bilangan spesies ikan. Okey, untuk bentuk jadual macam ini, apabila kamu nampak perbezaan di sini, bermaksud inilah adalah PM. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Itu pemboleh ubah yang diubah. Manakala yang ini pula adalah PB. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang diperhatikan, yang diukur pada penghujung eksperimen. Kajian. Bermaksud dekat sini, jika ditanya apakah dia pemboleh ubah PM dia, tahun penyiasatan yang dilakukan. Kalau kononnya kamu pilih 90 lah. Kalau untuk lihat PB pada tahun 1990. Dan sebaliknya. Okey, dekat sini PB dia adalah purata berat ikan dan bilangan spesies ikan. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Nampak ni. Inilah dia yang tadi saya cakap tadi. Dia menggunakan yang ketiga. Tadi yang pertama melalui apa? Graf. Yang kedua jadual. Yang ketiga adalah melalui ayat.
Macam mana nak tahu? Okey, lihat dari segi ayat. Berbeza, berlainan, diubah, diperhatikan, dicatat, diukur, direkod, sama, setiap, mala dan sebagainya. Okey, contohnya. Contoh Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan tentang dua model yang diperbuat daripada bilangan gulungan kertas yang berlainan. Kedua-dua model itu ditiup menggunakan kipas dengan laju yang sama. Soalan dia apakah PM, apakah PB, apakah PDM? Okey, lihat balik-balik. Satu penyiasatan tentang dua model yang diperbuat daripada bilangan gulungan kertas yang berlainan. Nampak ni? Yang berlainan. Bermaksud PM dia adalah bilangan gulungan kertas. Okey, jadi dekat sini PM dia adalah bilangan gulungan kertas. Okey, PP dia pula apa? Selepas ayat tu dia kata kedua-dua model itu ditiup menggunakan kipas dengan laju yang sama. Kipas dengan laju yang sama. Kipas dengan laju yang sama. Dekat situ kita tahu bahawa kipas dengan laju yang sama bermaksudnya kelajuan kipas adalah pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, kita ambil kat sini kelajuan kipas. Kelajuan kipas adalah pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, tapi mana PB dia? Baca balik ayat dia. Rajah 3 menunjukkan suatu penyiasatan tentang dua model yang diperbuat daripada bilangan gulungan kertas yang berlainan. Kedua model itu ditiup menggunakan kipas dengan laju yang sama. Sekarang ni nak tengok yang mana akan apa dia? Akan tombang dahulu. Okey, jadi PB dia dekat sini. Masa yang diambil untuk model itu tombang. Masa yang diambil untuk model tumbang. Boleh? Okey. Seterusnya, soalan seterusnya contoh. Yasmin menjalankan satu penyiasatan tentang untuk mengkaji kesan yeast ke atas adunan tepung. Kesan yeast ke atas adunan tepung. Kuantiti yeast yang berbeza. Nampak? Kuantiti yeast yang berbeza. Dah nampak dah perkataan berbeza. Bermaksud kuantiti yeast ni dikategorikan sebagai PM. Jadi kita letak terus kuantiti yeast. Kuantiti yeast. Okey, dimasukkan ke dalam 4 adunan tepung Q, R, S dan T. Okey, rajah 1. Mana rajah ni? Menunjukkan ketinggian adunan selepas 30 minit. Okey. Bermaksud masa yang ditetapkan adalah 30 minit. Jadi, pemboleh ubah yang dimalakan PDM ini adalah masa untuk apa dia? Masa untuk melihat masa uji kaji. Bolehlah kita buat masa uji kaji. Kita boleh buat masa uji kaji. Okey? Masa uji kaji 30 minit. Boleh Okey, kemudian PB. Pemboleh ubah bergerak balas tadi awal-awal ni. Kesan yeast ke atas adunan tepung. So PB yang diperhatikan adalah untuk melihat kesan yeast ke atas adunan tepung. Okey, boleh? Okey, soalan seterusnya. 4 helai sapu tangan basah yang serupa. 4 helai. Maksudnya sapu tangan tu sama jenis Q, R, S dan T. Masing-masing disidai di bawah kipas yang berlainan. Maksudnya jenis kipas adalah berbeza. Betul tak? Dikata dah kipas yang berlainan. Bermaksud jenis kipas adalah berbeza. Jisim setiap sapu tangan itu adalah 100. Bermaksud jisim sapu tangan adalah 100 gram. Maksudnya jisim sapu tangan boleh kita letak sebagai pemboleh ubah dimalakan. Selepas 1 jam
Jisim setiap sapu tangan direkodkan. Maksudnya dekat sini kita boleh nampak tadi kita cakap bahawa jenis kipas sebagai PM. Kemudian bukan jenis kipas, salah. Keadaan persekitaran, jenis, sekejap. Okey, jadi PM dia adalah di bawah kipas yang berlainan. PB dia pula dia nak lihat masa ni, dia nak lihat sekiranya selepas 1 jam setiap sapu tangan direkodkan jisim. Bermaksudnya masa yang diambil jisim sapu tangan selepas 1 jam. Okey, selepas 1 jam. Okay, kalau lihat balik ni, selepas 1 jam jisim setiap sapu tangan direkodkan. Maksudnya jisim sapu tangan selepas 1 jam adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, manakala jisim asal sapu tangan juga boleh diletak sebagai jisim asal sapu tangan atau jenis sapu tangan boleh diletak sebagai PDM, pemboleh ubah dimanakan. Okey? Okey, soalan contoh seterusnya. Ni contoh banyak ni untuk ni. Okey, dalam satu penyiasatan, seorang murid telah menggerakkan sebuah kereta mainan pada 4 jenis permukaan yang berbeza. Maksudnya, PM dia adalah jenis permukaan. Okey. Sejauh 2 meter. Okey, bermaksud jarak okey, jarak permukaan. Okey, jenis permukaan beza tapi jarak dia sama. Okey, 2 meter. Okey, jarak setiap permukaan 2 meter. Tapi dia punya permukaan dia mungkin ada yang kasar, ada yang licin. Tapi jarak dia sama. Maksudnya panjang sama. Okey, boleh Okey, kemudian dia punya PB ni. Kita tengok baca ayat balik. Graf bar dia menunjukkan masa yang diambil oleh kereta mainan itu untuk sampai ke penamat. Jadi, masa yang diambil oleh kereta mainan untuk sampai ke penamat. Okey, boleh? Jadi PB dia adalah masa yang diambil oleh kereta mainan untuk sampai ke penamat. Okey, contoh 5. Rajah di bawah menunjukkan susunan gadas yang digunakan dalam satu eksperimen yang dilakukan oleh sekumpulan murid. Garam yang berlainan saiz dimasukkan ke dalam 500 ml air. Kemudian dikacau sehingga larut. Kemudian masa untuk garam itu melarut dicatat. Okey, ini senang. Dekat sini cakap garam yang berlainan saiz. Kita boleh buat ayat saiz garam. Boleh? Kemudian PB, dia nak lihat apa dia ni. Ni nampak ni, masa untuk garam melarut sebagai PB. Masa untuk garam melarut. Boleh? Okey, pemboleh ubah dimalahkan pula yang tadi ni nampak ni. 500 ml air. Bermaksudnya isi padu air adalah sama. Jadi dekat sini kita buat isi padu air. Okey? Boleh? Okey. Yang keempat. Tadi mula-mula graf. Kedua jadual. Ketiga ayat. Dan yang keempat adalah gambar.
Okey, bila nak menjawab berkaitan dengan gambar, untuk cari PM, cari perbezaan gambar yang diberi. Apa beza ketiga-tiga gambar? Kalau tiga-tigalah gambar tu, apa beza dia? Okey, pastikan yang mana penyebab ataupun diubah daripada awal eksperimen. Okey, kemudian PB dia, pemboleh ubah bergerak balas. Cari perbezaan gambar yang diberi, pastikan yang mana akibat dari benda yang ubah tu. Okey, boleh? Boleh? Okey, kira asid eksperimen lah. Selepas tu. Pemboleh ubah dimalahkan pula yang sama. Gambar yang sama. Okey, contoh. Okey, dari segi ni. Gambar ni, apa yang beza? Apa dia? Ni, nampak ni? Ni 3 mentol, ni 2 mentol, ni 1 mentol. So, jadi dia punya PM adalah bilangan mentol. Okey, kemudian PB dia cerah, lebih cerah, paling cerah. Dekat sini dia nak tengok apa? Kecerahan mentol. Kamu dah tahu ini mentol. Jadi kita nak buat sebagai PB dia adalah kecerahan mentol. Okey, boleh? Kemudian yang last yang terakhir pemboleh ubah dimalahkan. Nampak? Bentuk graf ni sama. Okey, litar ni sama. Ini adalah litar siri. So, kita buat jenis litar sebab dia sama. Okey, boleh? Okey. Yang ni. Okey. Ini contoh terakhir. Okey, contoh terakhir untuk macam mana nak mencari pemboleh ubah dimalahkan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, ni contoh terakhir berdasarkan gambar. Okey, kalau kamu lihat dekat sini. Ni sama, saiz bika sama. Okey, ketinggian adunan macam beza kan? Okey. Ketinggian adunan. Kemudian yang ini 2 G. Ini 4. Okey, dari sini boleh dapat bahawa pemboleh ubah dimanipulasikan adalah bilangan Lewis. Okey. Ataupun kita boleh kata jumlah Lewis lah. Okey, parameter jumlah Lewis Okey, pemboleh ubah bergerak balas pula adalah ketinggian adunan tepung. Betul tak? Dia nak tengok ni. Okey, dan last sekali dia punya pemboleh ubah dimalahkan adalah jenis bika. Apa lagi? Okey, itu saja penerangan saya berkaitan dengan bagaimana nak mencari pemboleh ubah dimalahkan, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Ini yang paling penting yang perlu kamu tahu. Kadang-kadang soalan selalu sangat keluar. Soalan ni sangat famous. Okey, jadi saya nak kamu fahamkan bagaimana nak mencarinya. Dia ada 4 keadaan. Yang pertama melalui graf, yang kedua melalui jadual, yang ketiga melalui ayat dan yang keempat melalui gambar. Boleh Okey. Kerja rumah saya akan kasih pada hari esok pada waktu PDP kita. Okey, kita jumpa lagi pada hari Rabu. InsyaAllah. Okey, kita akan sambung topik seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.